Assalamualaikum, what's up guys, kembali lagi dalam channel Salmanuddin Zakaria. Tadi aku dah record video sebenarnya. Lepas tu mic tak ada bateri. Lepas tu kadang kalau ikan tu kurang segar, tetapi sebab kita nak makan juga ikan selar, kita tetap beli. Tapi sekarang ni aku terpaksa tukar angle sebab belakang tu pun habis bateri, lighting dekat sikit lah. So sekarang pukul 2 pagi, aku baru tiba-tiba rajin pula nak buat. So aku nak edit terus. Sepatutnya lepas tarawih tadi dah siap lah, edit video dah siap, rakam, siap edit lah. Tapi tak apalah, kita buat semula. Topik 3, malam-malam ni anak-anak dah tak ada lah. Okay, topik 3, tanggungjawab ayah. Kenapa tanggungjawab ayah tapi bukan tanggungjawab suami? Sebab siapa nak jadi suami? Siapa yang jadi ayah, confirm dia dah jadi suami. So maksudnya ayah yang baik adalah suami yang baik lah, insya-Allah. Okay, kita mulakan. Bismillah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 ada menyatakan yang bermaksud, wahai Tuhan kami, berikan kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikan kami imam ikutan untuk orang-orang yang mahu bertakwa. Terdapat 3 tanggungjawab yang Allah berikan kepada setiap lelaki yang mahu mendirikan rumah tangga. Yang pertama, tanggungjawab pertama adalah tanggungjawab pertama ni unik. Tanggungjawab lelaki adalah sebelum beliau bergelar ayah, iaitu mencari dan memilih calon isteri yang baik. Sebelum kita bergelar ayah, kita mesti kena cari isteri dan calon isteri yang baik lah, supaya dapat melahirkan zuriat yang mulia. So mana-mana orang kita kena cari yang baik-baik. So kalau nak cari yang baik-baik, kita kena jadi yang baik-baik, insya-Allah. Mencari pasangan hidup bukan seperti mencari ikan di pasar, bukan macam cari ikan untuk hidangan tengah hari ataupun untuk ni lah, untuk berbuka puasa kan. Kita cari, bila kita pilih ikan tu, kita memanglah pilih ikan yang kita suka kan. Macam cari, yelah kita suka ikan tu, tak kira ikan kembung ke ikan selar, kita akan tengok. Contohnya kita nak pergi kedai, kita akan cari ikan selar kuning. Kita akan cari juga walaupun ikan tu macam ada yang rosak sikit kan. So dia kata kat sini, sebab kita nak makan ikan selar hari tu, so kita akan pilih juga ikan selar. Kita tak akan beli ikan salmon ke ikan apa kan. Lain dengan calon isteri ataupun suami, bila kita sudah menentukan bangsa, kita kena ikut bangsa ataupun kaum apa yang kita nak tu. Kita kena jadikan calon suami atau calon isteri tu, yang pentingnya adalah tempat cari dia, bukan cari dekat kelab malam, disco, tempat-tempat tak elok kan. So yelah, kat situ tempat orang-orang menari, berjoget, minum arak apa semua, tak elok lah. Pub, dekat pub, tempat ni salah. Sebab tempat-tempat itu bukannya tempat calon pasangan yang taat kepada Allah. So tempat-tempat macam tu tak elok, sebab bukan tempat yang better kita cari dekat masjid, kuliah-kuliah kan, terserempak, terjumpa, tanya ada dia tak. Mencari calon pasangan hidup bukan saja kita melihat kepada kesegaran calon itu, macam ikan kita tengok kesegaran dia kan. Seperti kita melihat kesegaran ikan, itu juga sebenarnya perlu melihat terlebih dahulu keturunan calon itu, iaitu ibu bapanya. Kena selidik ibu bapa dia, latar belakang mereka, macam mana kehidupan diorang, ikut taat perintah Allah ke tak. Selain itu, bagi mendapatkan calon yang mulia adalah mencari atau memaklumkan kepada ibu bapa mereka. So nak dapatkan calon yang mulia, kita kena jumpa ibu bapa diorang dan bagi tahu yang kita ni dari keturunan yang mulia. Maksudnya tunjuklah perangai yang baik, keluarga yang taat kepada Allah dan hidup dalam keadaan sopan bersama masyarakat. Tunjukkan kita ni taat perintah Allah. Sebab itu adalah ciri-ciri keturunan orang yang dituntut oleh agama bagi dijadikan pasangan hidup. Bila
bila bakal mak atau pak menantu kita tengok, rasa okey, budak ni bagus, boleh jadi menantu. Okey, tanggungjawab kedua, sebagai bakal ayah, kita ataupun pasangan itu perlu menamakan anak dengan nama-nama yang baik. Kita jangan jadi macam dulu Bosnia dengan Turki, dia namakan anak dia lebih kurang dengan nama anak orang Kristian. So perangai dia jadi terikut-ikut lah dengan orang-orang Kristian. Sebab bila kita nak bagi nama yang baik-baik ni, contohnya Siti Khadijah kan, bila kita meninggal, anak kita akan bila dia baca kisah pasal Siti Khadijah, dia rasa, oh, ayah aku bagi nama aku sempena perempuan hebat ni. Kisah wanita hebat dan mulia, iaitu Siti Khadijah. So tanggungjawab yang ketiga adalah mendidik anak kita itu dengan didikan Islam bersesuaian dengan ikrar utama kita, iaitu sesungguhnya sembahyangku, ibadatku dan matiku semata-mata kerana Allah. So kita kena ajar anak kita sembahyang, ibadat, hidup ni semata-mata untuk Allah. Ini menjadi antara perkara yang berat dilakukan berbanding menyebut menggunakan lidah. Perkara ni cakap senang, tapi nak buat tu payah. Kena ajar, kena didik daripada kecil. Didikan Islam termasuk sembahyang berjemaah di rumah, membaca Al-Quran bersama, membeli makanan yang mempunyai tanda halal yang sah. Benda tu pun dah membeli barangan keperluan hidup termasuk kereta serta barangan dapur dari kedai yang dimiliki oleh orang Islam. Kena ajar daripada kecil. Kalau bukan orang Islam jual, kalau boleh jangan beli. Terutama ini penting bagi memenuhi perintah Allah yang termaktub dalam fardu kifayah. Tidak aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada aku. Okey, sebagai bakal isteri, kita perlu memastikan diri kita juga adalah wanita mulia. So bakal isteri pun maksudnya mungkin bakal ibu lah, kena memastikan kita juga adalah wanita mulia, supaya lelaki yang memilih kita juga berasal dari keturunan yang baik. Maksudnya kalau kita nak orang yang baik-baik, kita pun kenalah jadi baik. Kita kena pergi majlis ilmu, baca Al-Quran, solat jemaah. InsyaAllah orang yang baik-baik akan jumpa kita. Lelaki mulia sentiasa memastikan tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu dipenuhi, InsyaAllah. So kalau kita nak yang baik, kita kena jadi baik. Habis topik 3. So topik 4 ini nanti duit bulanan untuk ibu bapa. So nantikan. Jangan lupa subscribe, share dan like kalau bermanfaat.